Raja Syariman merupakan seorang graduan dari Institut Teknologi Mara dalam bidang seni halus. Beliau telah berkecimpung lebih 25 tahun dalam pembuatan kerja seni besi. Raja Syariman mungkin merupakan satu-satunya pengkarya di Malaysia yang masih menggunakan kaedah tempa besi dalam menghasilkan karya seni. Oleh itu, dirasakan perlu untuk didokumentasikan secara digital kaedah tempa besi ini agar dapat dikekalkan dan dijadikan simpanan dan rujukan generasi akan datang. Dengan usaha pelita hati dan sokongan dari Yayasan Hasanah, maka terhasillah video kaedah tempa besi bersama Raja Syahriman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak cerita tentang macam mana proses pembuatan keris. So, dia melibatkan satu proses pembuatan besi yang agak boleh dikatakan advance lah, ataupun yang boleh dikatakan dalam perkerisan, kalau Melayu dia tak panggil tukang besi tapi pandai besi lah. Jadi dia ada satu teknik yang boleh dikatakan lebih terperinci, lebih perlu memerlukan skill, iaitu kemahiran untuk dan memahami besi untuk membuat dan mengolah keris. So pertama pada tukang keris perlulah mengetahui tentang besi lah. So besi-besi, kalau seperti mana yang kita dah bincang, besi ni ada berbagai jenis. Besi tawa ataupun besi baja, mild steel ataupun carbon steel. Jadi besi-besi yang berbeza ni adalah besi-besi yang kita gunakan kesemuanya di dalam teknik pembuatan keris. Jadi setiap besi tu ada peranan yang kita guna. Untuk besi tawa ada peranan besi tawa, dan besi baja atau carbon steel ni ada peranan kepada besi baja. So di dalam teknik membuat keris, kedua jenis besi ni perlu digabungkan. Jadi inilah antara teknik-teknik yang boleh dikatakan daripada tradisi perkerisan yang apabila seorang yang nak membuat keris atau belajar tentang keris, anda perlulah mengetahui tentang besi dan juga tahu untuk nak menggunakan besi yang berbeza ni, dan mencampurkan besi-besi ni untuk mendapatkan satu kekuatan kepada senjata keris itu sendiri. So di depan saya ni ada ni lah, contohnya besi baja, kita tengok besi kikir, high carbon steel, besi spring, leaf spring itu medium carbon steel, lepas tu yang ini besi tawa lah, dan juga kita guna low carbon steel pun boleh. So kesemua ni adalah besi-besi yang boleh digunakan dalam percampuran besi, tapi kita kena faham tentang apakah peranan kedua jenis besi yang asas ni, itu besi tawa dan besi baja. Okey, untuk mencampur besi, daripada besi-besi bar, kalau kita tengok ni, batang-batang besi yang ada ni, kebanyakannya besi-besi, kalau besi-besi lama ni dia berkarat. So setiap besi yang kita nak guna ni untuk membuat keris, kita perlu cuci, tempa dia mengikut bentuk yang kita nak dulu, ya. Setiap besi ni kita akan tempa mengikut bentuk yang kita kehendaki untuk dalam meletakkan antara satu besi kepada satu besi. Seterusnya menempa untuk mendapatkan bentuk, kemudian kena cuci menggunakan, kalau teknik orang dulu dia panggil kena mandikan besi ni. Mandi ni dengan tujuan membersihkan besi ni, ataupun dalam teknik sekarang ni dia kena buangkan segala kotoran jenis karat atau jenis karbon yang terwujud pada besi, yang akan menyebabkan kalau dia akan menyebabkan masalah bila mencampur besi. Jadi semua tu kena kita cuci dulu sehingga besi tu bersih, barulah boleh mencampurkan besi-besi. So itu antara teknik yang kita akan tunjukkan.
besi-besi tadi ya, daripada besi bar, besi plate, mild steel ya, kita dah tempa mengikut saiz yang boleh dikatakan lebih kurang sama saiz lah untuk di sandwich ataupun diletakkan dikapitkan ya, menjadi satu tindanan besi daripada jenis-jenis berbeza. Seterusnya kita akan besi ni akan dibakar sehingga lebur kepada welding temperature ataupun tahap suhu sehingga boleh mencantum besi bercantum, dan kita akan cantumlah besi itu. So daripada jenis besi-besi yang berbeza ni kita akan cantumkan menjadi sebungkah besi lah. Itu teknik biasa buat keris. So teknik perlulah membuat teknik yang pertama, iaitu teknik yang untuk mengolah besi itu sendiri, untuk nak mendapatkan campuran-campuran dia untuk menghasilkan pamur pada bilah keris, dan juga pamur tu juga memberi kekuatan yang satu kekuatan yang baru lah kepada keris tu. Jadi jenis besi-besi yang berbeza di dalamnya yang mempunyai kekuatan yang berbeza lah. Ya, juga menghasilkan pamur yang ni corak-corak atas permukaan tu, corak-corak yang baik lah. So ini proses keris. So membuat besi tu dulu. Ya. Sebelum besi nak dicampurkan, so besi telah kita bakar, kita tempa mengikut saiz yang lebih kurang sama untuk kita lapiskan tadi. Perlulah kita cuci permukaan besi tadi. Itu pada istilah orang Melayu kena mandikan besi atau mencucikan besi ni, supaya kotoran-kotoran besi disebabkan oleh pembakaran tadi kita buangkan supaya dia mudah untuk dilekatkan. Kalau tidak, besi karbon yang hasil atau kerak-kerak besi ni akan menghalangkan besi daripada bercampur lah. So kita kena buang dulu. So inilah, buangkan dulu kesan-kesan pembakaran yang di atas besi tu dengan menggunakan grinder. Okey, besi-besi yang kita telah cuci, besi-besi yang telah dicuci dengan menggunakan grinder tadi, perlulah kita susun di antara satu besi dengan satu besi. Dan kalau ikut teknik dulunya, untuk nak memegang besi ni supaya memudahkan masa pembakaran, so orang dulu menggunakan dawai besi, menyikat besi-besi yang diletakkan bertindih tadi, untuk supaya tidak lari, untuk memudahkan ketika pembakaran dan mencampur besi lah. Tapi okey, sekarang ni kita menggunakan welding iaitu guna arc welding, dengan cara meweldingkan di hujung besi untuk nak memegangkan setiap kabel besi supaya besi tadi duduk, tidak berubah kedudukan lah, supaya dalam proses penempaan mudah mencampurkan besi-besi yang telah tersusun tadi dan tidak terlerai lah. Itu cara lah. So kita akan welding pada bahagian-bahagian hujung supaya besi-besi yang kita susun tadi tak terlerai ketika pembakaran dan ketika campur bahan dibuat. Okay, teknik seterusnya kita mencantumkan besi itu bahagian hujung untuk nak memegang besi itu supaya mudah dalam proses pembakaran cantuman besi. Okey, besi-besi yang telah kita ketuk sehingga membentuk saiz yang lebih kurang sama tadi. So saya dah ditindihkan antara keping-kepingan besi tadi, dan kita welding gunakan arc welding untuk nak memegang besi. So dah dapat dah, kalau boleh lihat, inilah sekeping besi yang asas. Dan besi yang telah dikimpal di welding tadi perlulah dibakar kepada satu
suhu yang tinggi itu sehingga 1400-1500 darjah untuk nak mendapatkan pembakaran yang tinggi dan nak meleburkan besi itu, untuk nak mencantumkanlah setiap besi yang kita tindihkan tadi. So pembakaran ni ambil masa sikit lah juga ya, untuk nak dapat mencantumkan besi tu. So ini antara teknik-teknik yang antara untuk nak membuat besi lah, mengolah besi supaya hasilnya pamor lah. Ya, okey, saya tunjukkan. Okey, besi dibakar sehingga merah, kemudian diletakkan borax flux untuk nak membersihkan besi tadi daripada kotoran yang terhasil akibat daripada pembakaran. So supaya dalam cantuman besi tadi tak ada kekotoran besi-besi yang terbakar tadi menghalang pembakaran, sehingga tahap penggunaan arang membakar ni sehingga dapat kita lihat bunga api yang keluar daripada api ni. Dia nama, kalau istilah Melayu, bunga api pecah tiga saya panggil. Masa pembakaran ni kena perhatikan keadaan percikan api sehingga keluar bunga api putih, iaitu bunga api yang keluar daripada pembakaran peleburan besi. Macam ni bunga api tu masih daripada peleburan arang. So kena tunggu sehingga peleburan besi, iaitu yang mana mengeluarkan api putih lah. Api putih dan dipanggil bunga api, dia kata pecah tiga. Okey. Sambung lagi tak? Okey, bismillah. Jadi satu kepingan besi yang panjang. Kemudian kita akan lipat besi ni dan masukkan baja lah, yang menjadi dia punya sebagai yang menguatkan senjata. So kita akan gunakan baja high carbon steel untuk diletakkan bahagian tengah, untuk dijadikan bahagian bilah, kekuatan bilah yang menjadi teras kepada bilah, dan juga akan jadi mata. Bila kita grind nanti, kita akan letak dia di tengah, dia akan jadi mata lah kepada alat keris yang kita buat tadi. Pertama kena cuci dulu dan kena potong dua dan dilipatkan lah. Okay, kita akan potong besi baja, kita akan potong besi baja, dan juga kita akan potong besi yang telah kita bina sebagai bahan asas campuran besi tadi, supaya dapat digunakan besi baja untuk diletakkan di bahagian tengah, menjadi teras besi. So kita akan buat simpanan lagi sekali untuk nak memudahkan dari segi besi tadi tak dipegang, tak lari, tidak lari dalam kedudukannya. Lepas tu baru kita akan buat pembakaran untuk campuran besi yang kedua. Dan dilipat dua jadi 6 dan masuk satu besi baja di tengah. So ini 7 lapis. Ini asas contoh lah besi yang lipatan yang ringkas. Biasanya sehingga lipatan banyak lapis lah, sehingga boleh menjadi beratus lapis dan ribu lapisan. Terusnya untuk nak kita bakar sekali lagi besi yang telah dilipat tadi dibakar
Okey, kemudian kita akan letak flux juga balik. Ya, flux untuk nak memudahkan besi tadi lekat, supaya kekotoran daripada hasil daripada pembakaran tadi tidak menghalang ni. So kita letak borax flux. Ya. Okey, so kita bakar lagi sekali sehingga dapat suhu lebur, sehingga keluar percikan bunga api daripada besi. Yang sekarang ni percikan bunga api daripada arang. So kita kena tunggu sampai percikan daripada besi yang melebur, yang akan kita lihat bunga apinya akan berwarna putih lah. Okey, daripada hasil campuran besi, dah dapat asas campuran besi untuk nak membuat sebilah keris, yang mana kita akan selepas ni olah lagi besi ni sehingga dan juga membentukkan dah sehingga menjadi sebilah keris lah. So ini proses campuran besi daripada besi yang berbeza. 3 jenis besi yang berbeza tadi mula kita dah cantum sehinggalah membentuk ni. Okey, daripada proses malam kita dah buat penempaan mencampur besi lah. So besi daripada 4 jenis besi dicampur sehingga membentuklah sebatang besi yang padu. Jadi besi yang padu yang telah dicampur ni kita panggil bekalan dalam proses pembuatan keris. So bekalan ini adalah satu bongkah besi yang telah dicampur, yang mempunyai campuran besi-besi berbeza tu sehingga membentuk asas bentukan, dan selepas ini barulah kita buat perincian lah. Sebelah sini kita akan memotong bahagian itu belakang besi, pangkal besi tadi, dan akan membuat puting lah. So kita akan memotong bahagian ni dan kemudian kita akan membuat puting lah. Puting ni itu bahagian belakang pangkal keris, dan untuk memudahkan proses terusnya lah untuk memegang besi yang panas pada keris ni dan buat penempaan dan seterusnya. So kita kena buat bahagian pangkal pada bahagian pangkal keris ni. So ini proses. Bentuk besi ni bahagian yang kita dah bentukkan asas lah. Lepas ni perlu diketuk semula, ditempa sehingga membentuk puting, itu bahagian pangkal keris. Dapatlah asas bentuk untuk puting dengan bahagian pangkal keris, dengan tujuan buat puting dulu untuk mudahkan proses bahagian bilah. Semua senang untuk nak dipegang kawasan puting ni. Ini nak geram bagi sama sikit. Bila dah siap puting, bahagian puting, so baru mudah untuk kita pegang. Untuk kita pegang dengan gunakan alat penyepit untuk memudahkan kerja bahagian bilah. So itu tujuan untuk dibuat puting lah.
manjangkan bilah. Melurut besi tu masih hingga ni ke hujung keris tu. Kita dah melurut besi tu hingga menjadi kepada panjang yang kita agak panjang dari segi bilah keris yang kita akan buat. Dan penghujung, bahagian hujung keris ni kita akan potong pada sebahagiannya untuk kita jadikan bahagian aring, itu pada pangkal keris. Itu dalam konsep keris, hujung keris ni dia akan berpatah balik kepada pangkal. So yang akhir pun dia pergi kepada awal baliklah. So ada konsep Melayu, dalam orang Melayu kita ambil ujung keris dan kita jadikan dia balik kepada pangkal lah. Ya. Itu dalam falsafah perkerisan lah. Keris. So kita akan jadikan aring bahagian pangkal inilah. Okay. So ni dua bahagian, pada satu besi kita dah potong pada dua bahagian. Di mana bahagian hujung ni kita akan letak pada bahagian aring, inilah bahagian pangkal menjadi aring, iaitu satu bahagian dalam keris lah. Proses keris campuran yang mula-mula kita buat yang di antara besi yang berbagai lapis tu, dia adalah corak yang boleh dikatakan antara corak yang paling asas iaitu corak yang menegak corak yang besi yang kita susun dalam keadaan lapisan. Dan coraknya adalah berjalur menegak lah. Ada yang memanggilnya corak macam pamu mayang mengurai atau pamu yang lurus lah. Untuk menjadikan pamu atau corak-corak pada besi, so kita boleh mengolah corak yang berbagai-bagai mengikut kreativiti kita dengan cara iaitu membuang bahagian-bahagian keris ni sehingga terwujudnya lapisan-lapisan daripada keris tadi akan bila ditempa akan membentuk corak-corak tertentu lah. So antara corak, saya akan tunjukkan antara corak-corak yang asas lah, ya, corak-corak yang asas. So corak yang saya akan bentuk ni dia tidak lagi sekadar jalinan pamu-pamu yang lurus, tapi dia akan membentuk jalinan pamu-pamu yang ada lengkungan dan inilah yang tidak menegak lah, ya. Membuat corak yang mana jalur dia nanti bila kita menempa, dan jalur yang keluar ni dia akan ada adunan lah. So, tidak sekadar jalur yang melurus lah.
Okay lah, lepas ni bawa lock lah. Okay, so proses terusnya ya, dah dapat asas bilah keris. So, kalau untuk keris berlok, kita akan membuat mengetuk, menempa keris sehingga mendapatkan luk-luk keris. So kita akan buat ya. Okay, dah dapat dah loop 9 Ini bahagian aring tadi, besi tadi kita akan bentuk aring. Lepas tu kita akan buat dia punya pendetailan pada bahagian keris. Kita buat picitan, belalai gajah, picitan, buat aring dan kena masukkan aring kepada bilah baru sempurna lah sebilah keris lah. So kita akan buat proses buat aring lah ni, menempa aring. Dia nak tebuk lubang dia, buat tanda tu. Okay, siap dah aring, siap dah bilah asas. So, sekarang ni detail lah. Detail pertama sekali buat belalai gajah lah. Pertama kita akan buat belalai gajah. Belalai gajah belakang pangkai keris, sebelah belakangnya ada macam belalai gajah, motif belalai gajah lah. So belalai gajah tu kita akan buat di sini ya. Sebelah belakang ya. Pangkal keris sebelah belakang. So menggaji buka itu lipat balik. Tu betulkan mata, betul masuk aring, betul boleh grind lah. Kita dah siap pada peringkat penempaan, pembinaan bentuk keris dengan detailing dia, bahagian belalai gajah, picitan, aring, semua dah masuk. Cuma sekarang ni adalah proses untuk grinding, iaitu memperhalusi bilah keris ya. Lepas tu kita akan sepuh untuk menguatkan balik besi keris ni, kemudian pulih, proses sepuh, menguatkan, betul pulih, itu menurunkan kadar kekerasan kepada tahap yang sesuai
bagi sebilah keris untuk sebagai alat yang untuk digunakan. Lepas tu mentuakan besi keris lah, itu dengan dipanggil pupuk keris atau tapa keris atau pupuk keris itu untuk mentuakan besi itu supaya besi itu kelihatan ataupun apa-apa yang telah kita gunakan besi yang campuran besi di dalam sebilah keris ni akan keluar, akan menonjol, dan kita akan lihat garis-garis pamur yang akan wujud lah daripada ni. Dalam istilah Inggeris kita panggil acid etching lah, acid etching. Kalau dalam orang Melayu dulu kita panggil pupuk keris ataupun tapa keris untuk nak mentuakan besi itu ataupun memberikan kesan keadaan permukaan mengeluarkan pamur-pamur yang terdapat di dalam sebilah keris tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung untuk kerja hari ini. So semalam kita telah menempa sehingga dapat bentuk sebilah keris. So hari ini adalah proses mencanai lah, proses mencanai keris sehinggalah kepada kesudahan, maknanya memperhalusi bentuk keris ni sebelum orang kata proses-proses yang melibatkan kepada sepuhan So kita kena membentuk, so refine lah, membentuk balik keris tadi dengan guna mesin grinder lah. Kalau dulu teknikal orang dulu menggunakan kikir sehingga dapat memperhalusi keseluruhan bilah keris. Tapi sekarang kita guna grinder untuk dapat memperhalusi dalam untuk nak memperhalusikan bentuk keris tu sendiri lah. Baik, kita akan tunjuk. Straight sebab kalau kita freehand dia tu dia tak sama lah. Sepuh, lepas tu kita buat acid etching dicanai, maknanya dah diperhalusi, dah dibuat semua perincian. Jadi seterusnya kita akan sepuh ni itu satu teknik untuk membakar besi sehingga merah yang kita dah cerita dulu, bakar sehingga merah, dan juga kemudian kita akan celup ke dalam bahan sepuhan, iaitu penggunaan minyak ataupun air. So, biasanya minyak adalah satu medium yang boleh dikatakan antara yang biasa kita guna lah. Dan antara minyaknya contohnya kalau sekarang ni orang guna daripada engine oil, minyak hitam daripada kereta, tapi boleh juga digunakan macam-macam jenis minyak lah. Itu ada mengikut setiap orang yang berlainan pembelajarannya, ada berbagai-bagai jenis medium untuk nak digunakan untuk sepuhan lah. So saya gunakan minyak hitam daripada engine oil kereta lah.
Sampai sepuh, warna dia akan berubah macam ni lah. Oh, lepas sepuhan, so warna dia akan berubah lah. Kepada dibentuk ni sepuhan lah. So ni pulih lah proses sepuh dan pulih untuk nak menurunkan kadar kekerasan besi kepada tahap penggunaan lah. So layak sehingga berubah warna lah. Berubah warna kepada coklat tua lah. Brown ataupun coklat tua lah. Tapi kalau besi kikir biasanya boleh pulih sampai warna kebiruan pun boleh. Pasal besi baja ni baja kikir. Sepuh, so kena cuci balik lah. Cek balik kekerasan dia dengan gunakan kikir halus. Biasa kita akan guna kikir 3 segi ni untuk cek kekerasan dia. Kalau kikir tu tak makan, di change je. Tanda sepuhan dah baik lah. Dah tak ada, dah tak lekat, dah licin . Ni kena buang balik dia punya ni, dia punya kotoran dah punya minyak sepuh. Tengok terpulang pada kekuatan asid lah. Biasanya kalau asid kuat dia dalam 3-4 jam lah. Kalau tradisional 3 hari je. Belerang kuning, garam dengan cuka. Okey, setelah kita dah dapat dah memperhalusi bilah keris tu, so kita rendam dalam asid, iaitu kalau dalam istilah orang Melayu kita panggil bertapakan keris ataupun untuk tuakan mata keris, yang mana kita gunakan asid sebagai bahan untuk nak untuk nak naikkan pamor daripada besi tu. Kita rendam dia selama ikut kepada kadar kekuatan asid tadi, dan kita kena lihat lah sehingga pamor tu naik Okay, setelah kita rasa cukup untuk proses untuk hakisan asid tu, acid etching dah cukup, kita dah timbul pamor-pamor pada keris, maka kita bolehlah cucinya dengan sabun, air bersih dan juga sabun ataupun apa-apa juga bahan yang mempunyai kandungan soda untuk nak neutralkan asid tadi. Okey, setelah besi tadi dibasuh daripada rendaman asid tadi, so kita keringkan besi itu terlebih dahulu dan kemudiannya letakkanlah minyak pada besi itu, pada keris tu, supaya apa yang setelah kita basuh tadi, besi tadi tidak maknanya terkena udara yang membolehkan ia menjadi karat. So kita sapu minyak di atas permukaan bilah keris tadi, dan keris dia akan menjadi satu lapisan minyak yang menahan bilah keris daripada karat dan juga untuk disimpan supaya tahan dalam kemasan yang panjang .
Sambungan seterusnya di sesi video kelima.